Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa dawaman ni'ami wa husnal khitam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyah. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba'. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada hari ini kita sambung ayat 46 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum. Katakanlah wahai Muhammad, ara'aytum, apa pendapat kalian? Apa pendapat kamu? In akhadallah, sekiranya akhadha, dia telah. Allah maknanya Allah Ta'ala telah mengambil. Sekiranya Allah Ta'ala mengambil, mencabut, menghilangkan sam'akum, pendengaran kamu, wa absarakum maksudnya penglihatan kamu, wa khatama ala qulubikum, dan Allah Ta'ala menutup ataupun menutup ala qulubikum, hati-hati kamu, man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan ataupun adakah Tuhan ghairullah, selain Allah, ya'tikum, dia memulang balik ataupun mendatangkan kepada kamu, bihi, dengan apa yang telah dicabut ataupun dihilangkan daripada kamu tersebut. Unzur, dan lihatlah, kaifa nusarriful ayat, bagaimana Allah Ta'ala mengulangi al-ayat, menyebut tanda-tanda kebesaran ataupun kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Thummahum yasrifun, kemudian mereka itu masih tidak beriman, mereka itu masih lagi tidak, mereka itu tetap ingkar ataupun berpaling daripada ayat-ayat ataupun tanda-tanda tersebut. Jadi ini adalah secara ringkas terjemahan surah Al-An'am ayat 46, sambungan pelajaran kita pada hari ini. Dan minggu lepas saya telah pun tafsir ayat ini, dan kita telah pun tahu bahawasanya ayat 46 ini adalah sambungan ataupun Allah Ta'ala mula balik untuk memujuk ataupun untuk berdebat ataupun untuk mengajak kafir Quraisy supaya berfikir, supaya menggunakan pemikiran mereka, akal mereka, dengan pemikiran ataupun akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, mereka akan menemui petunjuk, mereka akan mempercayai apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat ayat sebelum ini pun sama juga, Allah Ta'ala cuba untuk hiwar, berdialog, cuba untuk memujuk ataupun cuba untuk mengajak kafir Quraisy berfikir tentang kebesaran Allah, tentang nikmat Allah. Juga Allah Ta'ala juga mengajak kafir Quraisy
berfikir, sebagaimana sebelum ini kita telah pun cuba tafsirkan. Allah Ta'ala guna at-ta'rid, iaitu secara tidak langsung, maknanya secara tidak langsung menyebut tentang kaum-kaum terdahulu, bagaimana mereka itu telah dimusnahkan, bagaimana mereka itu telah dikurniakan segala kemewahan, segala kesenangan, supaya mereka terus dengan kesesatan, kemudian mereka didatangkan azab dan mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 46 ini adalah sambungan balik, maknanya setelah Allah Taala sebut tentang kaum-kaum dahulu yang telah dimusnahkan, ayat-ayat yang kita baca sebelum ini, kemudian ayat 46 ini Allah Taala pun mula dialog balik dengan kafir Quraisy. Apa yang Allah Taala sebut? Allah Taala sebut, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, adakah kamu ataupun apa pendapat kamu, apa pandangan kamu, wahai kafir Quraisy yang menolak Islam, yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyakiti Nabi, yang mengfitnah, menuduh Nabi sihir, gila dan selainnya. Apa pendapat kamu wahai kafir Quraisy? Di mana kafir Quraisy ini kita telah tahu mereka ini menyembah berhala. Berhala yang mereka sendiri buat. Berhala tersebut mereka sendiri pun tahu berhala itu tidak dapat mendengar apa yang mereka sebut, tidak dapat melihat apa yang mereka buat, dan mereka sendiri pun iktiraf tahu bahawasanya pendengaran yang ada pada mereka iaitu kafir Quraisy, juga penglihatan bukan dibuat ataupun dikurniakan oleh berhala yang mereka sembah. Penglihatan dan juga pendengaran tersebut dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dialog ini ditujukan kepada kafir Quraisy tersebut. Allah Ta'ala sebut apa? In akhadallahu sam'akum. Sekiranya Allah Ta'ala mengambil sam'akum, pendengaran kamu. Wa absarakum, dan penglihatan kamu. Dan juga Allah Ta'ala tutup hati kamu daripada menerima petunjuk. Tuhan mana yang akan bawa kepada kamu selain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu adalah dialog. Allah Ta'ala cuba kembalikan, Allah Ta'ala cuba untuk memujuk dan juga mengajak kafir Quraisy berfikir supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat 46 ini saya telah pun tafsir pada minggu lepas. Jadi boleh siapa yang belum, siapa yang tak hadir minggu lepas ataupun belum tonton lagi rakaman kelas minggu lepas, boleh tonton dalam link yang saya share dalam grup. Jadi boleh lihat balik. Jadi pada hari ini sebagaimana yang kita janjikan, kita akan terus dengan i'rab ayat ini. Okey, i'rab ayat ini di mana Allah Ta'ala sebut qul ayat 46, qul amrun, iaitu kata kerja amar. Sakin maknanya lam itu baris mati. Qul, kita tak baca qula, tak baca quli, tapi dibaca dengan qul. Jadi amrun sakin maknanya mabniyun ala sukun. Wal fa'il, dan fa'il, pelaku pada kalimah qul ini, dalam kalimah qul ini ada fa'il iaitu pelaku, pembuat, mustatir, tak nampak, maknanya tidak ditulis dan tidak disebut, ada di dalam qul ini iaitu anta, awak. Jadi qul kita terjemahkan katakanlah, awak sebut, awak katakanlah, iaitu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut makna asal, dituju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari sudut umum ayat ini juga ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ayat itu ada qul, dia memberi isyarat kepada kita sesuatu yang kita perlu sebut ataupun sesuatu yang kita perlu guna
perlu ulang, perlu sebut, perlu guna, perlu ulang di dalam kehidupan kita. Jadi bukan banyak ayat-ayat yang bermula dengan qul. Begitu juga surah-surah tidak banyak bermula dengan qul. Dan kalau kita lihat surah-surah yang bermula dengan qul, kita lihat Nabi sentiasa baca seperti qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah. Dan juga ada kelebihan-kelebihan tertentu seperti qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, semuanya ada kelebihan disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qul ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad menyebut ataupun bertanya, dan pada masa yang sama ia juga memberi petunjuk kepada kita. Perlu juga kita guna di dalam kehidupan kita, perlu juga kita sebut ataupun kita tiru bentuk apa yang ada selepas qul ini. Contohnya di dalam ayat 46 ini Allah Ta'ala guna perkataan yang mudah, ataupun Allah Ta'ala guna pertanyaan tentang apa? Tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk seseorang itu insaf ataupun sedar ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bentuk ataupun uslub cara dakwah yang sama kita boleh guna di dalam kehidupan kita. Mungkin kita ini bukanlah seorang pendakwah yang hebat, tetapi di dalam keluarga kita, bersama kawan-kawan kita, bersama jiran-jiran kita, bersama anak-anak kita, mungkin kita boleh guna cara ataupun dakwah yang sama. Apa caranya? Cara dengan membangkitkan nikmat, menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita lihat ayat ini. Maknanya Allah Ta'ala minta Nabi menyebut. Apa yang Allah Ta'ala minta Nabi menyebut? Menyebut tentang ataupun bertanya tentang nikmat Allah yang ada pada seseorang, pendengaran, penglihatan, hati. Dan kalaulah Allah Ta'ala cabut, buang, hilangkan, sehingga seseorang itu tak boleh mendengar, tak boleh melihat, siapa akan kembalikan kepada mereka? Jadi cara dakwah ini, kita lihat cara soalan ini mungkin bagi sesetengah orang dia biasa, tetapi sebenarnya inilah cara ataupun uslub yang Allah Ta'ala guna di kebanyakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Selain daripada Allah Ta'ala beri ugutan ataupun ancaman tentang neraka, tentang azab-azab di neraka, tentang seksaan-seksaan yang telah diberi ataupun diturunkan kepada umat dahulu, Allah Ta'ala juga menggunakan cara sebegini. Cuba buat. Saya rasa kita akan lihat terus kesannya. Contohnya bila kita melihat anak-anak kita, kan, mereka yang lambat nak solat contohnya, ataupun mereka buang masa contohnya. Kita cuba hindar daripada terus marah, ataupun terus kita membebel, ataupun kita terus angkat suara dan sebagainya. Cuba kita ajak mereka berfikir. Boleh cuba dengan uslub ini, boleh bagi tahu. Allah Ta'ala bagikan mata untuk melihat, contohnya handphone. Allah Ta'ala bagikan telinga dan mata untuk menonton TV, melihat cerita-cerita. Kemudian Allah Ta'ala berikan tubuh badan, Allah Ta'ala berikan kesihatan, beri rezeki. Apa kata kalau kita solat sekejap untuk mensyukuri nikmat tersebut? Mana kita bercakap begitu dengan anak-anak kita contohnya. Dan ia akan memberi kesan bersalahan daripada kita marah pada mereka. Contohnya kita cakap pada mereka, kamu ni sampai bila nak tonton TV? Kita marah, kan? Ataupun kamu ni hidup dengan handphone saja, kita marah. Bila nak solat? Kenapa tak solat? Jadi semua itu adalah satu cara kita mengajak untuk solat, tetapi dengan nada ataupun dengan marah. Dan kesannya mungkin berbeza seandainya kita guna cara yang Allah Ta'ala ajar ni. Mana kita cuba sebut dengan membangkitkan nikmat-nikmat yang ada pada anak-anak tersebut. Boleh kita sebut masa Allah Ta'ala bagi
kemewahan-kemewahan yang kita beri kepada anak-anak kita dan selainnya. Jadi dengan menyebut nikmat-nikmat tersebut, mungkin hatinya akan lagi lembut, hatinya lagi akalnya boleh berfikir, dan mereka akan terus solat jika mereka tidak solat, ataupun selainnya. Uslub ataupun cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita juga boleh tiru, boleh guna di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam dakwah ataupun mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara yang sama, Nabi kita dan Allah Taala minta kepada Nabi kita guna cara yang sama, iaitu dengan membangkitkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam ayat ni saja, banyak ayat-ayat lain. Kadang-kadang Allah Taala suruh kita renung pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak melihat? Mana seseorang itu jika dia renung tentang ke dalam dirinya, tentang apa yang ada padanya, sudah pasti dia akan mengakui kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita, termasuk telinga dan mata yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini. Kadang-kadang Allah Ta'ala dalam surah Waqi'ah kan, Allah Ta'ala cuba, Allah Ta'ala tanya tentang air yang kita minum. Allah Ta'ala tanya tentang api yang kita guna untuk memasak. Allah Ta'ala tanya tentang tanaman yang kita tanam kemudian tumbuh. Jadi banyak ayat-ayat yang kalau kita lihat Allah Ta'ala guna, Allah Ta'ala bangkitkan nikmat-nikmat, dan Allah Ta'ala tanya nikmat-nikmat tersebut supaya manusia itu berfikir. Dalam surah Waqi'ah Allah Ta'ala bagi tahu mungkin benda yang biasa saja, air yang kita sentiasa minum setiap hari, di mana air itu menjadi satu cara dakwah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertanya tentang sumber air. Allah Taala sebut afara'atumul ma' allati tashrabun. Apakah kamu tidak melihat kepada air yang kamu minum? Mana yang kita minum setiap hari, air tersebut. Antum anzaltumuh minal muzni. Adakah kamu yang turunkan daripada langit air tersebut? Am nahnul munzilu, ataupun kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Seandainya kami jadikan air itu masin. Kalau kamu tidak bersyukur. Maknanya kalaulah air itu jadi masin, macam mana kita nak minum? Jadi Allah Ta'ala sebut benda-benda yang biasa, tapi kita lupa dalam kehidupan kita untuk mensyukuri ataupun mengingati bahawasanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Waqi'ah boleh tengok dalam ayat 60 ke atas, 63, 64, 65. Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala guna benda biasa. Api yang kamu guna. Siapa yang buat bunga api itu? Apakah kamu yang cipta bunga api itu? Dan Allah Ta'ala jadikan api itu adalah tazkirah. Dan api itu panas, dan neraka itu pun panas. Jadi kamu guna api itu untuk didihkan makanan kamu, kadang-kadang kena tangan kamu. Mungkin sekarang ini kurang kena tangan kita ataupun tubuh kita. Tetapi zaman dahulu mereka menggunakan batu, mereka menggunakan kayu, mereka terdedah kepada api tersebut. Tetapi Allah Ta'ala sebut itu adalah tazkirah. Dan pada masa yang sama, ia juga adalah kegunaan orang-orang yang bermusafir. Jadi semua itu adalah antara uslub ataupun gaya bahasa Allah Ta'ala guna di dalam Al-Quran. Dan sempena dengan kul, fi'il amar itu, uslub inilah yang perlu kita guna untuk kita menyeru manusia. Jangan gunakan marah. Bukan bermakna tidak boleh marah. Tetapi bila perlu kita marah. Tetapi di dalam keadaan kebanyakan, dalam keadaan biasa, hendaklah kita guna pendekatan yang Allah Ta'ala buat ini. Maknanya mengajak manusia berfikir dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi Allah Ta'ala guna kul selain daripada arahan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ia juga adalah untuk kita semua, dan antara petunjuknya kita perlu guna kerap dan ulang, sentiasa menggunakan cara ini untuk kita berdakwah ataupun untuk kita seru manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kul ini fi'il amar, dan fi'il amar bagi qala. Qala dia ada alif di tengah, dia ada alif. Ini kita panggil sekejap ini kita panggil fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ajwaf. Okey, nanti saya type fi'il mu'tal ajwaf. Okey. Kul ini asalnya ialah fi'il 3 huruf juga, iaitu qala. Fi'il mudhari'nya ialah yaqulu. Fi'il amarnya ialah qul. Jadi fi'il amar bagi yang fi'il yang ada kata kerja yang ada huruf illah, alif dipanggil ajwaf. Fi'il amar dia hanya 2 huruf saja, tak perlu tambah alif. Jadi yang kita belajar sebelum ni, kalau zahaba fi'il mudhari'nya yazhabu, fi'il amarnya ialah kena letak alif kan. Idhab. Tapi kalau fi'il yang ada huruf illah, sama ada huruf illah di tengah ajwaf ataupun huruf illah di awal, misal dia hanya 2 huruf saja. Mungkin kita boleh tengok kalau qala yaqulu, kita buang ya ini, huruf mudhara'ah ini kita buang, kemudian dia akan tinggal qul. Dia akan tinggal qulu kan. Dia akan menjadi macam ni, qulu. Macam tu kan. Kemudian untuk jadikan fi'il amar, kita matikan akhir. Yang ni kita matikan. Jadi qul. Dan selepas itu buang waw ini. Waw ini dibuang. Jadi qul. Jadi qala yaqulu qul. Qul maknanya kamu katakanlah. Ambil contoh lagi. Ba'a. Ba'a maknanya jual. Yabi'u. Kemudian fi'il amar dia ialah bi'. Ba'a yabi'u. Kita tengok baris, saya letak ya bi'u. Fi'il amar dia, bila kita buang huruf mudhara'ah ni, huruf ya ni adalah huruf fi'il mudhari'. Huruf fi'il mudhari'. Jadi bila saya buang ya ni, dia tinggal bi'u. Dia tinggal bi'u. Jadi saya matikan ain, maka akan jadilah fi'il amarnya bi'. Maknanya jual lah. Nampak bi'. Tapi dalam keadaan lain, dalam keadaan huma, antuma, antum, antuma, antunna, dikembalikan ya ni. Mungkin saya tunjuk kejap lagi Okey, maknanya qul ini dari mana asalnya? Fi'il amar bagi qala. Dan dia tidak perlu kita letak alif seperti zahaba yazhabu idhab, hanya cukup kita sebut qul. Kenapa? Kerana dia adalah fi'il mu'tal. Qala yaqulu qul, ba'a yabi'u bi'. Jadi fi'il mu'tal akhir dan fi'il mu'tal ajwaf dan fi'il mu'tal misal, dia punya fi'ilnya 2 huruf saja.
dua huruf saja bagi anta. Contoh saya buat yang huruf mu'tal dia di awal. Wasafa. Wasafa. Fi'il mudhari'nya ialah ya sifu. Fi'il amal dia sif. Nah, sif. Maksudnya sifatkan. Waqafa. Fi'il mudhari'nya ialah yaqifu. Dan fi'il amalnya ialah qif. Maksudnya awak berhenti. Awak berhentilah. Jadi ini adalah fi'il mu'tal yang awal fi'il. Dan atas ini fi'il mu'tal di tengah fi'il, di tengah kata kerja. Jadi fi'il amal dia hanyalah dua huruf. Tak perlu lagi kita letak alif. Dan bagaimana kita nak letakkan, nak bariskan qul, bi', sif, qif, kita lihat fi'il mudhari' dia. Kalau fi'il mudhari' dia sif baris bawah, kita pun fi'il amal pun sif. Kalau qaf, yaqifu baris bawah qif. Yang ini pun sama, yabi'u, ba ini baris bawah bi'. Kalau yaqulu, yaqulu ini adalah baris hadapan qul. Ada juga baris atas khafa. Khafa ya kha hu. Jadi fi'il amal dia khaf. Nah, khafa ya khafu khaf. Khafa maknanya takut, khaf maknanya awak takut. Okey. Cuma kadang-kadang waw ini dikembalikan apabila dua orang. Contohnya kalau anta qul, kalau antuma, dia pun dikembalikan balik. Qula. Qula. Kalau ramai, antum, jadi qulu. Ini pun ada dalam Quran. Qulu amanna. Ataupun qalu itu fi'il madhi, tapi bila qulu maknanya fi'il amar. Kamu berkatalah. Jadi dikembalikan waw pada fi'il mudhari' ni. Fi'il mudhari' ni kan ada waw, yaqulu. Kemudian qul. Jadi ada dua baris mati. Jadi dibuang waw ini jadi qul. Cuma apabila antuma dikembalikan qula, dikembalikan balik alif. Jadi mungkin kita mungkin antum pun telah pelajari, insya-Allah ini sedikit penerangan bagaimana fi'il mudhari' bagi fi'il yang mu'tal ajwaf, iaitu fi'il madin ataupun kata kerja yang huruf illahnya di tengah. Jadi diguna dengan dibuang huruf mudhara'ah, kemudian huruf waw, kemudian jadi qul. Tidak perlu ditambah alif. Okey, jadi qul, katakanlah wahai Muhammad, dan fi'il amar sakin mati mustatir anta. Kemudian alif lil istifham, alif itu adalah kata tanya. Kata tanya bermaksud adakah, apakah. Kadang-kadang alif ini kita guna hal, maksudnya hal, jadi dia lebih kurang hal adakah, ataupun hamzah ini adakah. Ra'aitum adalah madin wa fa'iluhu wa fa'iluh. Nah, maksudnya ra'a itu adalah fi'il madin wa fa'iluhu tum. Maknanya pendapat kamu. Tum itu adalah antum, fi'il madin. Ra'aitu saya lihat, ra'aita awak lihat, ra'aituma awak berdua, ra'aitum awak semua. Jadi diguna tum. Jadi siapa yang lihat di sini? Yang lihatnya adalah tum tu, maknanya kamu semua. Lihat di sini bukan lihat dengan mata, tetapi lihat dengan mata hati ataupun akal. Jadi kita terjemahkan, apa pendapat kamu? Apa pandangan kamu? Apa yang kamu boleh fikirkan? Jika macam tu.
Jadi ra'aitum ini adalah madin, dan madin ini dia mabni dengan baris mati di sini. Ra'ai iaitu baris mati. Wa fa'iluhu, dan fa'il dia mana? Tum. Tum itu adalah kembali kepada antum, iaitu kalian semua. Dan sekalian itu adalah kamu semua itu adalah kafir Quraisy yang Nabi seru mereka menerima agama ataupun menerima ajaran Islam. Jadi kalau ikutnya Allah Ta'ala mengarahkan Nabi supaya berdialog dengan kafir Quraisy dan bertanya mereka, adakah apa pendapat kamu, wahai kafir Quraisy? In syartiyah jazimah. In ini adalah huruf syarat. Saya dah banyak ulang sebelum ini, huruf syarat ini jika menepati dia ada jawab syarat. Jika ada syarat, ada jawab syarat. Banyak kali dah saya ulang. Jazimah maksudnya dia menjazamkan fi'il mudhari'. Tapi kalau tak ada fi'il mudhari', tak nampak dia punya jazam. Contohnya akhadha ni fi'il madhi. Kalau diguna fi'il mudhari', barulah dibaca dengan jazimah. Jazimah ini antara tandanya adalah mati. Contohnya saya sebut in tadhhab atau in tadrus, sekiranya kamu belajar, tanjah. Jadi saya guna fi'il mudhari'. Saya tunjuk contoh kat sini, sekiranya kamu belajar. Jadi sin itu saya letak baris mati, itu maksudnya jazimah. In ini fungsinya adalah menjadikan fi'il mudhari' itu adalah baris mati. Asalnya baris hadapan. Tanjah juga adalah baris jazimah, majzum dengan baris mati. Jadi in dipanggil sebagai syarat kerana apa? Kerana jika seseorang itu menepati syarat ini, ada jawapannya, ada balasannya. In tadrus, sekiranya kamu belajar, apa akibatnya, apa balasannya? Tanjah, kamu akan berjaya. Itu dari sudut syarat, maknanya, fungsinya syarat. Dari sudut i'rab, dia menjazamkan fi'il mudhari'. Tadrus, tanjah, jadi baris mati. Seandainya saya guna fi'il madhin, in darasa contoh. Jadi tak nampaklah jazam tu. Tak boleh pula kita jazamkan fi'il madhi ni, sebab fi'il madhi ni dia mabni, dia tidak ada berubah barisnya. Dia sentiasa baris atas di hujung tu. Di hujung tu baris atas, in darasa. Jadi tak boleh in daras kita matikan, tak boleh. Jadi fi'il madhin ini walaupun ada in sebelumnya, dia tidak menjadi jazam. Dia hanya duduk saja di tempat jazam, tetapi tidak nampak pada perkataannya tanda jazam ataupun tanda baris mati. Baris mati itu tidak ada pada fi'il madhin, kerana dia adalah bukan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' barulah nampak jazamnya. Jadi in itu adalah syartiyah jazimah. Akhadha madhin. Akhadha adalah fi'il madhin. Ambil maksudnya. Maftuh maknanya mabniyun alal fathi. Za itu baris atas. Tak baca dengan akhadhu, akhadhi, tidak. Tetapi dibaca dengan akhadha. Duduk di mana pun dia akan baris atas. Akhadha ini kekal baris akhirnya dengan baris atas. Fi mahalli, di dalam kedudukan perkataan ataupun fi'il akhadha ini jazam. Di dalam kedudukan jazam, fi'il syarat dia adalah kata kerja syarat, dia adalah fi'il syarat. Allah fa'il marfu'. Allah itu adalah pembuat kepada akhadha ni. Maknanya kalau ditanya siapa yang mengambil, siapa yang mencabut, siapa yang menghilangkan pendengaran mereka, yang menghilangkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini adalah fa'il, fa'il marfu'. Ini rukun dalam ayat. Bila ada fa'il, dia akan ada fa'il. Kemudian dia ada maf'ul. Barulah ayat itu lengkap. Macam kita bahasa Melayu. Maknanya Muhammad makan. Maknanya siapa yang makan? Muhammad. Perbuatannya adalah makan.
Jadi kalau tidak ada Muhammad, orang yang makan itu ayatnya tidak lengkap. Maknanya makan. Orang tak faham. Mesti kita sebut Muhammad makan. Dan nak lengkapkan lagi kita sebut Muhammad makan nasi. Maknanya nasi itu adalah benda yang kena makan. Dipanggil dalam bahasa Arab maf'ulun bih. Jadi kena cukup rukun ayatnya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu bagi ayat yang bermula dengan fi'il. Bila ada perbuatan, kena ada siapa yang buat. Bila ada siapa yang buat, mungkin perlu kepada apa yang dibuat, apa yang kena buat, objek. Jadi di sini pun sama. Bila ada akhadha, iaitu ambil ataupun cabut ataupun hapus, siapa yang menghapuskan? Yang menghapuskan di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mencabut, yang menghilangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala hilangkan? Allah Ta'ala hilangkan ialah sam'akum, pendengaran kamu, wa absarakum, pandangan kamu, wa khatama ala qulubikum. Itu ayat yang lain. Jadi Allah itu adalah fa'il marfu'. Fa'il ni hukumnya marfu'. Sebab itulah kita baca dengan baris hadapan. Kita baca dengan Allahu. Jadi kita tak baca dengan Allaha. Kerana fa'il, apa hukum errornya? Hukum errornya adalah marfu'. Tak boleh mansub, tak boleh majzum, dan tak boleh selain daripada itu. Hukumnya adalah marfu'. Ini adalah hukum i'rab. Mungkin ada yang terlupa hukum i'rab ni. Dia ada majzum. Contoh yang saya buat ni, ini hukum i'rabnya adalah majzum. Majzum. Tanda majzum itu adalah baris mati tu, baris mati. Dan ayat tadi kita jumpa tadi Allah Taala sebut akhadallah. Akhadallah. Allah itu barisnya hadapan. Baris hadapan ini kita panggil marfu'. Marfu'. Tanda marfu'nya ialah baris hadapan. Baris hadapan tu pada Allahu tu. Majzum, tanda majzumnya adalah baris mati pada akhir huruf. Pada akhir huruf. Ini saja perbahasan ilmu i'rab. Ilmu i'rab ini dia bahas huruf apa yang kamu nak baca di akhir. Baris apa yang kamu nak baca pada huruf akhir. Baris apa yang kamu nak baca pada huruf akhir. Kamu nak baca akhadallaha ke, akhadallahu ke, akhadallahi. Jadi di sini kena baca hu kerana hukumnya adalah marfu'. Kenapa? Kerana dia fa'il. Mungkin kita baca baris atas. Contohnya ayat yang sama, akhadallah sam'a. Kita baca baris atas. Kita baca baris atas. Ini kita panggil mansub. Apa tandanya? Tandanya di sini adalah baris atas. Nampak kan? Jadi ini semua adalah hukum i'rab. Hukum i'rab dalam bahasa Arab. Dia ada majzum, dia ada marfu', dia ada mansub. Jadi kalau majzum, tanda asalnya adalah baris mati. Kalau marfu', tanda asalnya adalah baris hadapan. Dan tanda mansub adalah baris atas. Pada huruf akhir, huruf akhir perkataan, itu maksudnya i'rab. Iaitu perubahan kata baris pada huruf akhir. Okey, nampak Saya bariskan Saya bariskan Allah. Okey, tak apa, saya buat macam tu. Akhadallahu. Jadi hu itu adalah baris hadapan. Kenapa baris hadapan? Kerana dia adalah tadinya fa'il. Fa'il hukumnya marfu'. Tadrus ini kenapa dia baris mati? Kerana dia adalah fi'il kepada in syartiyah. Sam'a ini kenapa dia baris atas? Kerana dia adalah maf'ulun bih, objek. Jadi hukumnya ada masing-masing. Dibaca dengan baris atas, dibaca dengan baris mati, hadapan dibaca dengan baris mati. Dan ada satu lagi hukum i'rab ini, iaitu majrur.
baris bawah. Majrur ni dia baris bawah. Baris bawah ni biasanya selepas huruf jar. Contohnya saya sebut akala Muhammadun bil yadi, dengan tangan. Tengok yadi ini saya baca dengan baris bawah. Kenapa? Kerana dia berada selepas huruf jar. Selepas huruf jar, B ini huruf jar. Jadi perkataan selepas huruf jar hendaklah baris akhir perkataan selepas huruf jar itu saya letak dengan baris bawah. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah majrur. Jadi ada 4, majzum, marfu', mansub, majrur. Bagi fa'il tidak ada baris bawah. Dan bagi isim tidak ada baris mati. Maknanya sama ada fa'il dan isim, dia hanya ada 3 saja hukum i'rabnya. Kalau isim sama ada dia marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Dan jika fa'il kata kerja, sama ada dia itu adalah majzum ataupun marfu' ataupun mansub. Fa'il tidak ada baris bawah dari sudut i'rabnya. Okey. Nampak sedikit insya-Allah. Jadi bila disebut di sini marfu' maknanya hukum i'rabnya. Hukum i'rab dia maknanya dihukumnya adalah marfu'. Sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ni, kalau kita belajar fiqh ada haram, ada halal, ada makruh, ada harus. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada marfu', dia ada mansub, dia ada majzum, dia ada majrur. Kemudian sam'a maf'ulun bih. Jadi dibaca dengan baris atas, dibaca dengan baris atas. Kalau kita nak tengok dia punya susunan kata ini, saya cuba tulis kat sini. Akhadha itu adalah fi'il madhi. Allah itu adalah fa'il. Sam'a adalah maf'ulun bih. Jadi rukun satu ayat tu dia kena cukup lengkap. Akhadha ini adalah fi'il. Fi'il maknanya kata kerja, perbuatan, iaitu mengambil. Jadi bila ada fa'il, dia perlu ada fa'il. Siapa yang ambil? Allah itu adalah fa'il. Allah itu adalah fa'il. Kemudian akhadha ini perlu kepada maf'ulun bih. Jadi sam'a adalah maf'ulun bih. Jadi ini adalah rukun ayat. Rukun ayat yang mesti lengkap. Kalau tidak lengkap, tak cukup, ayat itu tidak sempurna. Jadi akhadallah telah mengambil. Siapa yang mengambil? Allah. Apa yang dia ambil? Sam'a. Akhadha ambil ataupun hilangkan. Siapa yang menghilangkan? Allah. Menghilangkan apa? Pendengaran. Jadi akhadha ini adalah fi'il. Tak boleh kita sebut akhadha saja. Maknanya ayat kita tidak lengkap. Perlu kepada fa'il. Boleh saja kita tukar Allah ini kepada Muhammad ataupun Zaid. Contohnya saya buat ayat lain. Akhadha Zaidun dia mengambil apa? Zaidun buku. Al-kitab. Kitab ini kena baris atas. Jadi akhadha ini tak boleh kita hanya sebut akhadha. Perlu kita sebut siapa yang ambil. Jadi Zaid ataupun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kepada apa yang dia ambil. Kalau kita sebut akhadallah, Allah Taala ambil ataupun Allah Taala hapuskan, kita pun senyap. Jadi ayat itu tidak lengkap. Ataupun kita kata akhadha Zaidun, Zaidun ambil ataupun Zaidun hapuskan, ayat itu tidak lengkap. Jadi perlu kepada maf'ulun bih, maf'ulun bih. Ini semua adalah maf'ulun bih. Objek, apa yang diambil. Jadi maf'ulun bih ini kena baris atas. Hukumnya adalah mansub. Mesti baris atas. Dan fa'il hukumnya adalah marfu'. Mesti baris hadapan. Kita tengok baris hadapan kan, marfu'. Jadi Allah itu adalah fa'il. Fa'il hukumnya marfu'un.
Maf'ulun bih hukumnya mansubun. Dan fi'il, lihat, kalau fi'il madhi dia mabni. Mabni maknanya tidak ada hukum i'rab dia. Tidak ada marfu', tidak ada mansub, dia mabni. Sebab fi'il ni ada mu'rab yang menerima hukum i'rab dan ada mabni yang tidak berubah. Maknanya akhadha, tempat kedudukan dia di mana pun dia adalah dibaca dengan akhadha. Tak boleh dibaca dengan akhadh ataupun akhadhu, akhadhi, tak boleh. Dia kekal dengan barisnya baris atas tadi. Tapi kalau kita tukar dengan baris hadap dengan fi'il mudhari', kita akan tengok i'rabnya. Contohnya ya khudhu. Bila fi'il mudhari' dia mu'rab. Dia mu'rab dan fi'il mudhari' ini hukum asalnya adalah marfu' jika tidak ada apa-apa sebab dia menjadi mansub ataupun majrur. Ya'khudhu fi'il mudhari'. Jadi kita nampak baris akhirnya dengan baris hadapan. Tapi kalau guna fi'il madhi, dia baris atas kekal, dia tidak berubah. Jadi kalau guna fi'il mudhari', hukum i'rabnya adalah marfu', kerana fi'il mudhari' dia berubah baris akhir ni. Ya'khudhu ini berubah. Kadang-kadang boleh ya'khudh. Ya'khudhu. Boleh ya'khudh. Contohnya kalau saya letak in ini antara fungsinya dia menjadikan fi'il mudhari' mati ya. Jadi saya akan sebut in ya'khudh. Saya akan matikan fi'il mudhari' ni. Jadi jika saya letak in, fi'il mudhari' ni hukumnya menjadi berubah majzum. Ya'khudh marfu'. Jika ada sebab dia menjadi baris mati, jika diletak in contohnya, hukumnya berubah menjadi majzum. Ini contoh saja. Jadi nampak kan? Jadi akhadallahu sam'a ini adalah ayat lengkap, bermula dengan fi'il, kemudian diikuti dengan fa'il, pelaku, kemudian diikuti dengan maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih hukumnya mansub, baris atas. Fa'il hukumnya marfu', baris hadapan. Dan fi'il, kata kerja, hukumnya, lihat, seandainya fi'il madhin, dia mabni, mabniyun alal fathi, dia kekal, tidak berubah barisnya dengan baris atas. Dan seandainya fi'il mudhari', dia hukumnya adalah marfu'. Kecuali jika ada yang menyebabkan huruf akhirnya patut ataupun mesti diubah dengan baris mati. Contohnya adalah jika ada in syartiyah. In syartiyah, maka ya'khudhu itu betulkan menjadi ya'khudh. Kerana ada in ini. Sebagaimana kita jumpa tadi kan, kita jumpa in tadrus tanjah. Yang saya buat contoh tadi. Jadi itu sedikit penerangan tentang hukum i'rab. Ada 4 semuanya, marfu', mansub, majrur dan juga majzum. Ada nak tanya sebelum kita teruskan i'rab? Kalau ada siapa nak tanya, boleh buka mic dan terus tanya. Ni Ustaz, Ustaz kata tadi, fa'il tak ada baris bawah kan? Fa'il. Kata kerja, tak ada baris bawah. Baris bawah, patut isim tak ada baris mati. Ya, tak ada baris mati. Okey. Itu aja. Nak confirm. Ya. Dia ada setiap isim dan fi'il dia ada 3 sahaja hukum i'rab dia. Saya tulis kat sini Al-asma, isim, hukum i'rabnya ada 3 saja. Pertama marfu', yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Maknanya baris akhir pada isim itu dia boleh Muhammadun marfu', dia boleh Muhammadan mansub, dan dia boleh Muhammadin baris bawah. Dan tidak boleh Muhammad mati. Kalau kita baca Muhammad tu kita wakaf tu sebenarnya dia ada baris. Sebenarnya dia ada baris, tetapi kita saja baca Muhammad. Sebenarnya dah ada baris sama ada Muhammadun, Muhammad dan Muhammadin. Cuma bila kamu wakaf tak bunyilah dun dan din tu. Jadi kalau marfu' Muhammadun, kalau mansub Muhammadan, kalau majrur Muhammadin.
Inilah tanda i'rab pada baris akhir, pada huruf akhir isim. Cuma lihat isim itu sama ada muthanna, sama ada jamak, ini isim mufrad secara asasnya. Kalau muthanna tandanya berubahlah, sama ada dengan ya ataupun dengan alif. Contohnya kalau muthanna Muhammadun itu dia bertukar kepada alif, Muhammadani. Madan. Kalau masuk Muhammadaini, majrur pun sama Muhammadaini. Kedudukannya itu berubah. Tak apa, sekarang ni kita hanya nak tahu apa i'rab bagi isim dan juga apa i'rab bagi al-af'al. Al-af'al kata kerja pula, dia punya hukum i'rabnya 3 juga. Baris akhir dia itu pada fi'il dia 3 juga. Pertama dia marfu' ataupun dia mansub ataupun dia majzum. Dan dia tidak ada majrur. Contoh saya sebut fi'il mudhari'. Fi'il yang i'rab ni fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amar dia tidak terlibat dengan i'rab. Maknanya dia tidak terlibat dengan marfu', mansub, majzum. Fi'il yang terlibat dengan i'rab ini hanya fi'il mudhari' saja. Jadi fi'il mudhari' contohnya saya ambil yadhhabu. Saya letak barisnya hadapan. Kemudian kalau saya letak lan sebelum fi'il mudhari', yadhhabu itu bertukar menjadi yadhhaba. Dan seandainya saya letak lam sebelum fi'il mudhari', yadhhaba itu bertukar kepada yadhhab, mati. Nampak Jadi fi'il mudhari' itu huruf akhirnya boleh bertukar. Boleh bertukar jika ada sebab. Kalau tak ada sebab, janganlah kita letak baris dengan baris mati atau baris atas. Kalau tak ada sebab apa-apa, kalau ada sebab barulah barisnya berubah. Kalau tak ada apa-apa sebab, kita baca yadhhabu saja. Tapi seandainya ada lan, kata nafi sekali-kali tidak. Jadi barisnya hendaklah dibaris dengan baris atas huruf akhir itu. Dan jika ada lam ataupun ada in syartiyah tadi yang kita belajar tadi, kita baca dengan baris mati, baris mati, majzum. Jadi ada setiap isim ataupun setiap af'al, fi'il, dia hanya ada 3 saja hukum i'rab, sama ada isim ataupun fi'il. Dan isim dia tidak ada majzum. Majzum tak ada. Baris mati. Tak ada. Kemudian fi'il dia tidak ada majrur, baris bawah. Majrur. Baris bawah ataupun yang tanda-tanda yang menunjukkan baris bawah. Tak ada. Dia hanya ada 3 ini saja. Jadi kita lihat di sini kan, akhadallahu. Kemudian sam'a, kenapa tidak sam'i ataupun sam'u? Dibaca dengan sam'a. Semua itu sebagaimana yang saya huraikan sekejap tadi, sam'a itu adalah maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih, hukumnya adalah masuk, dibaca dengan baris atas. Allah itu adalah fa'il. Bila fa'il, dibaca dengan marfu'. Kemudian kum mudhafun ilaih. Kum ini disandarkan kepada sam'a. Jadi bila disebut pendengaran, mungkin kita tertanya-tanya, pendengaran apa? Bila ditambah ataupun disandarkan kepada kum, maknanya pendengaran kamu. Sam'akum ini adalah mudhafun ilaih dan sam'a itu adalah mudhaf. Dalam bahasa Melayu pun kita guna pendengaran kamu, ataupun suri rumah, buku sekolah, beg sekolah, semuanya kita sandarkan. 2 perkataan digabungkan memberi makna yang jelas ataupun makna lain. Sam'a asalnya pendengaran. Apabila digabungkan dengan kum, maknanya dia lagi jelas ataupun bermaksud pendengaran kamu, iaitu kafir Quraisy tadi. Okey. Wa absar, waw itu adalah huruf ataf, absar ma'tuf kepada ala sam'ikum mansub. Maknanya wa absar
sam'akum wa absarakum. Ra itu baris atas kerana dia kembali ataupun merujuk kepada sam'a. Ada huruf waw, waw ataf. Waw ataf, jadi absar itu adalah ma'tuf ala sam'akum. Oleh kerana sam'a itu baris atas, absar, ra itu pun dibaca dengan baris atas. Masuk maknanya hukumnya masuk dan tandanya adalah baris atas. Kum mudhafun ilaih. Kum itu juga adalah mudhafun ilaih. Sam'a mufrad, absar jama'. Kenapa? Siapa tahu? Sam'a mufrad dan apa tu absar jama'. Mufrad absar ialah basar. Jadi kenapa tidak guna jama' semuanya? Ya, bukan saja dalam ayat ini, dah banyak ayat-ayat lain yang Allah Ta'ala guna sam'a itu adalah mufrad dan absar itu adalah jama'. Saya tulis kat sini supaya nampak jelas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu pertama sam'a. Dia adalah mufrad. Kemudian absar. Absar ini adalah jama'. Jadi kalau kita terjemah, sam'a pendengaran kamu. Kalau absar penglihatan kamu. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut pendengaran satu saja mufrad, absar adalah banyak pendengaran. Siapa nak jawab soalan ini? Sepatutnya kalau nak tengok ayat tu lagi sedapnya guna mufrad belaka ataupun jamak belaka, kan? Sam'a asma', basar absar. Tetapi Allah Ta'ala guna sam'a ini satu, absar banyak. Siapa nak cuba jawab sambil-sambil kita berfikir sedikit pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini? InsyaAllah. Fadhal. Mungkin mata dan mata hati, Ustaz. Mata dan mata hati. Jadi kena banyaklah. Ya, satu jawapan yang boleh diterima. Pendengaran, tak ada pendengaran lain kan. Pendengaran satu tu je kan. Tak ada pendengaran hati kan. Jadi mata ada banyak. Mata hati, mata yang fizikal ni. Okey, jawapan lain. Bagus. Haji Susali percubaan yang bagus. Ada lagi jawapan lain? Siapa nak cuba? Allah Ta'ala guna sama' itu mufrad satu saja, pendengaran kamu. Dan Allah Ta'ala guna mata, penglihatan, banyak penglihatan. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala mengambil satu saja pendengaran, tetapi penglihatan Allah Ta'ala ambil semuanya. Tidak begitu? Apa nak cuba? Kenapa sam'a satu mufrad, basar, jama'? Kita tunggu seorang lagi jawapan daripada seorang lagi cubaan kalau ada jangan segan, jangan malu kalau ada pendapat bagi tahu. Cuba. Okey, wakil muslimin sudah ada, muslimat pula siapa nak wakil ni? Wakil muslimat. Biasanya muslimat yang suka jawab ni. Tiba-tiba hari ni senyap pula muslimat ni. Mungkin sibuk memasak aku tapi awal lagi kan pukul 10 baru ni. Ustaz, saya cuba jawab, Ustaz. Sila Haji Abdul Qadir. Dia mungkin taukid. Dia mungkin taukid dia penegasan pasal 2 kali disebut. Maknanya dua benda tu dia bertindak. Mungkin taukid penegasan. Oh ya. Agak logik lah. Ya, jawapan tu boleh pasal terima. Satu. Pasal satu sekali mufrad, yang jamak ni 2 kali, maknanya dia taukid lah, mungkin penegasan lah. Maknanya Allah Ta'ala suruh lihat terlebih kepada kejadian alam semula jadi. Ya. Kemungkinan lah, ini saya agak je. Yalah, tapi dari sudut taukid dia tu tidak betul Haji Abdul Qadir.
Maknanya tidak ada taukid pun di sini. Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala telah mengambil satu pendengaran dan Allah Ta'ala telah mengambil banyak penglihatan. Okey, cukup dua jawapan tu. Mungkin ada lagi yang ada jawapan tu cuma segan nak bersuara, maklumlah. Apatah lagi nak tunjuk rupa kan, lagilah malu kan. Mungkin ada yang segan, ada yang malu tapi saya yakin ada lagi jawapan-jawapan lain. Cuma mengikut ulama, kenapa Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, kalau berkaitan dengan pendengaran, Allah Ta'ala guna satu. Kalau absar, penglihatan, Allah Ta'ala guna banyak. Dia cakap apa? Dia cakap pendengaran cukup sebut satu saja. Kenapa? Kerana pendengaran ini dia boleh dengar melalui semua sudut. Atas, bawah, kiri, kanan, dalam gelap, dalam bercahaya, semuanya pendengaran dia boleh dengar. Maksudnya telinga kita ini dia boleh dengar semua sudut. Jadi tidak perlu kepada jamak. Tidak perlu kepada jamak. Adapun penglihatan dia hanya satu sudut saja yang berada di depan, yang belakang tak nampak dah. Yang depan tak nampak, yang atas tak nampak, yang bawah tak nampak, yang belakang tak nampak, yang atas tak nampak, yang bawah tak nampak, dalam gelap lagilah tak nampak. Jadi penglihatan itu oleh kerana dia satu sudut saja, maka dia perlu kepada jamak. Itu pendapat yang pertama lah. Ulama kita pun dia memandai-mandai juga, dia berfikir kenapalah sebut satu. Jadi kalau kita baca buku tafsir, dia jawab begitu. Oleh kerana pendengaran ini boleh dengar daripada semua sudut, cukuplah disebut satu pendengaran. Oleh kerana penglihatan ini hanya dapat lihat benda yang ada di depan, maka kena sebut banyak penglihatan. Dia cakap begitu. Itu pendapat yang pertama lah. Yang kedua, dia berkata, ini hasil daripada saya baca buku-buku tafsir-tafsir, kenapa samaan ini satu. Dia bagi tahu pendengaran ini sumber ataupun kesannya adalah daripada getaran suara. Maksudnya suara itu satu saja sumbernya. Adapun mata, dia berfungsi melalui banyak yang berkaitan dengan warna-warna. Jadi oleh kerana mata ini sumbernya adalah cahaya dan warna-warna yang banyak, maka digunakan jamak tadi. Maknanya seandainya Allah Ta'ala menghapuskan segala penglihatan kamu yang penuh warna-warni itu. Adapun telinga itu satu saja, apa yang kamu dengar, getaran-getaran bunyi kamu dengar lah. Maknanya seandainya Allah Ta'ala hilangkan pendengaran kamu, tidak lagi dapat mendengar getaran-getaran bunyi. Soalnya begitu. Jadi diguna pendengaran itu dengan mufrad. Okey, itu pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat ketiga. Pendapat ketiga, ada yang mengatakan pendengaran kita tidak boleh dikawal. Kecuali orang tu ambil kertas ataupun ambil apa kain tutup telinga tu, mungkinlah dia boleh tak dengar kan, tapi dengar juga. Maknanya pendengaran ini dia tidak boleh dikawal ataupun dikontrol ataupun ditutup. Telinga ini sentiasa mendengar, bahkan tidur pun dengar. Mungkin kita tak tahu dengar apa kan, tapi kalau orang bising kita tersedar. Ini maksudnya telinga kita dengar. Kalau orang bising kita masih lagi tidur ataupun tidur mati, itu mungkin lain lah kan. Tapi antara fungsi telinga kita, walaupun tidur pun dia dengar juga. Maknanya tak boleh dikontrol, tak boleh dikawal, tidak boleh ditutup. Kalau tutup pun mungkin dengar juga, maka dia guna mufrad. Adapun mata, dia boleh ditutup, dia boleh dikawal, dipejam. Maknanya kalau kita tak mahu melihat, kita tutup lah. Kalau kita tak nak, kita nak lihat, kita buka. Itu pun ada juga ulama kita menyebutlah, sebab-sebab disebut sam'a itu dengan mufrad dan absar itu dengan jamak. Wallahu a'lam apa sebenarnya hikmah
ataupun rahsia. Allah Ta'ala guna sam'a. Cuma itu bagi orang yang cuba untuk mentafsirkan makna pendengaran dan juga penglihatan. Dari sudut bahasa, senang sebut. Senang sebut. Kalau diguna sam'a itu jamak, susah. Susah nak sebut. Kalau guna jam'a itu jamak sam'a itu. Contoh kita bacakan, in akhadallahu asma'akum. Susah. In akhadallahu asma'akum. Jadi susah sebutan dia. Tak fasih maknanya. Tapi kalau disebut sam'akum, senang. In akhadallahu sam'akum wa absarakum. Tapi kalau diguna jamak, in akhadallahu asma'akum wa absarakum, dia susah. Kerana lepas hu itu ada alif, kemudian ada sin, jadi susah. Selepas itu pula ada jamak. Jadi jamak berturutan itu susah. Itu kata ahli lughah, lil fasahah, untuk dilihat kefasihan ayat ini. Allah Ta'ala guna mufrad, in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Okey, selesai kat situ. Jadi sam'akum itu mansub seperti sam'a, dan kum adalah mudhafun ilaih. Wa huruf ataf. Wa ini huruf ataf. In akhadallah dan in khatama. Maknanya seandainya Allah Ta'ala menghilangkan penglihatan kamu dan juga pandangan kamu, seandainya Allah Ta'ala hilangkan, hapuskan pendengaran kamu dan juga penglihatan kamu, dan sekiranya Allah Ta'ala tutup hati kamu, hati di sini adalah akal-akal kamu. Bagi kamu tak boleh dah menerima, akal kamu tolak semuanya. Wa khatama ala qulubikum, Allah Ta'ala tutup hati-hati kamu dan akal-akal kamu. Jadi waw ini adalah ataf kepada in tadi, ataf kepada akhadha. Khatama ataf kepada akhadha. In akhadha, in khatama. Jadi khatama itu adalah ataf, waw adalah huruf ataf. Khatama mithlu akhadha, seperti akhadha, fi'il madin mabniyun 'ala al-fath. Ala qulub muta'alliqun bi khatama. Ala itu huruf jar, qulubi, bi itu dibaca dengan baris bawah kerana ada huruf jar sebelumnya. Muta'alliqun, ala qulub ini dia bergantung kepada khatama. Jadi huruf jar ini dia tak jelas, tak faham. Ala qulub, atas hati-hati. Atas hati-hati apa? Iaitu khatama. Dicop ataupun ditutup hati-hati kamu. Kum itu adalah mudhafun ilaih. Man ilahun ghairullah. Siapa Tuhan? Man itu adalah isim istifham. Siapa? Siapakah? Ataupun siapa? Sakin. Sakin maknanya man itu nun tu baris mati. Man ini adalah mabni. Dia tidak mu'rab. Kita tak letak dia masuk ke marfu' ke tidak. Dia adalah mabniyun, isim yang kekal, tetap barisnya, huruf akhirnya. Jadi man sakinun. Sakin ini baris mati pada nun. Man. Dan dia adalah mubtada. Siapa? Oleh kerana dia isim, dia boleh jadi mubtada. Ilahun khabar marfu. Siapa Tuhan? Ilah ini adalah Tuhan yang disembah, yang berhak disembah. Marfu. Ghairullah. Man ilahun ghairullah. Ghairu ini adalah sifat kepada Tuhan. Tuhan selain Allah. Na'at adalah sifat kepada ilah. Ghairu ni Tuhan selain Allah. Na'at li ilah marfu'un, marfu' hukumnya. Kerana sifat dia ikut tuan dia. Ilahun itu baris hadapan. Jadi ghairu pun kena baris hadapan juga. Ghairu na'at, na'tun li ilahin. Na'at bagi ilah. Hukumnya adalah marfu'. Dan Allah itu adalah mudhafun ilaih. Dibaca dengan baris bawah. Mudhafun ilaih ini kita baca dengan baris bawah. Ghairullahi. Siapakah Tuhan selain daripada Allah? Ya'ti mudhari'. Ya'ti ini adalah fi'il mudhari'. Cuma ya itu baris mati kan. Kita belajar tadi fi'il mudhari' sama ada dia baris hadapan. Dan kalau tidak ada apa-apa sebab, dia tidak kekal dengan baris hadapan. Jadi ya'ti ini tidak ada sebelumnya lan, tidak ada sebelumnya lam, ataupun sebab-sebab yang menjazamkan fi'il mudhari' ini.
Jadi ya'ti, apa i'rabnya? Mudhari' marfu'un. Fi'il mudhari' hukumnya adalah marfu' bidhammah dengan baris hadapan muqaddarati yang ditakdirkan ada alal ya'i, yang ditakdirkan seolah-olahnya dia ada pada ya. Ya'tiyu asalnya, tetapi dia tidak dizahirkan barisnya, dia hanya muqaddar. Lithiqali, kerana berat nak baca ya'tiyu, berat. Lithiqal ini berat dari sudut sebutan. Ghairullahi ya'tiyukum, susah. Jadi kita baca dengan ghairullahi ya'tikum, lagi ringan, lagi mudah. Jadi ya'tiyu, yu itu tidak dizahirkan barisnya. Kenapa? Kerana berat dari sudut sebutan. Dia hanya muqaddarah. Muqaddarah itu ditakdirkan seolah-olahnya ada baris itu, tetapi tidak dinyatakan disebut kerana lithiqal, berat untuk menyebutnya. Kalau kita baca pun ghairullahi ya'tiyukum, susah. Jadi senang kita sebut ghairullahi ya'tikum bi. Jadi itu maksudnya lithiqal. Thiqal ini berat ataupun susah untuk sebut. Wal fa'il huwa, fa'ilnya adalah huwa. Ada di dalam ya'ti itu. Ya'ti ini adalah huwa. Huwa ya'ti. Kalau anta ta'ti. Kalau saya a'ti. Kalau kami na'ti. Kalau hiya ta'ti. Sama dengan anta. Kalau anti ta'tina. Jadi kalau ya'ti maknanya huwa. Huwa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ilah. Maknanya siapakah Tuhan selain pada Allah? Ya'tikum, dia Tuhan itu yang selain daripada Allah itu datangkan kepada kamu, bawa kepada kamu, kembalikan pendengaran, penglihatan dan juga angkat hati yang telah ditutup itu. Siapakah Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala? Jadi pada minggu lepas saya sudah bagi tahu Allah Ta'ala sebut pendengaran, penglihatan adalah satu perlian ataupun satu benda yang kecil, tetapi sebenarnya mengetuk hati orang-orang kafir itu. Kerana mereka menyembah berhala, yang berhala itu sendiri tidak ada penglihatan, tidak ada pendengaran. Jadi kalaulah dia itu hilang ataupun dicabut, jadi tuli, jadi buta, siapa yang boleh datangkan balik matanya dan telinganya? Sudah pasti berhala yang dia sembah itu tidak dapat kembalikan, kerana berhala itu sendiri tidak dapat melihat dan juga tidak dapat mendengar. Jadi mereka akan berfikir, maknanya mereka menyembah berhala yang buta, yang tuli, yang nampak kelemahan jelas, dan mereka sendiri ada mata, ada telinga, di mana telinga mereka itu adalah satu kelebihan. Kenapa mereka menyembah berhala yang kekurangan itu, sedangkan mereka dikurniakan lebih dengan kelebihan, dan kenapa tidak menggunakan penglihatan, pendengaran dan juga hati mereka itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada mereka semuanya itu, mengurniakan pendengaran, penglihatan dan selainnya. Jadi Allah Ta'ala tanya soalan ini, mungkin kita tidak nampak kerana kita mukmin, Muslim, kita sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi di dalam suasana Nabi berdialog dengan kafir Quraisy itu, soalan-soalan ini sebenarnya mengetuk hati mereka, mengajak mereka berfikir bagaimana mereka boleh menyembah sesuatu yang lemah, yang kurang, dan sesuatu yang kurang itu sudah pasti tidak dapat memberi ataupun mengurniakan sesuatu yang dia tidak ada. Contohnya berhala itu tidak ada pendengaran. Macam mana dia nak bagi kepada manusia pendengaran? Dan juga mata, bagaimana nak bagi penglihatan kepada manusia? Sudah pasti di sana ada yang lebih berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Okey, ya'tikum mana tadi? Khatama ala kullu man ilahun ghairullah ya'ti undur ya'ti. Ya'ti mana tadi? Huwa maf'ulun bih muta'alliq bi ya'ti. Ya'ti adalah mudhari' marfu' dan kum itu adalah maf'ulun bih. Kum itu adalah maf'ulun bih muta'alliqun bi ya'ti. Ya'tikum, bawa datang kepada siapa? Iaitu kepada kamu. Kamu itu kembali kepada kafir Quraisy. Undur seperti kul. Undur itu i'rabnya samalah dengan kul. Jadi kul tadi amrun sakin, undur ini adalah amrun sakin.
Jadi unzur ini pun fi'il amar, tetapi dia fi'il yang 3 huruf. Tidak ada huruf illah. Kalau qul ada huruf illah sebagaimana yang saya terangkan di awal ayat tadi. Jadi kalau qul fi'il amar yang huruf asalnya ada huruf illah di tengah. Adapun unzur dia fi'il amar, fi'il yang asalnya tidak ada huruf illah, iaitu nadhara yang duru unzur. Kalau qul qala yaqulu qul. Okey. Kemudian kaifa isim istifham. Isim istifham maknanya kata tanya menunjukkan bagaimana. Maftuhun. Maftuh ini fa itu baris atas. Kita baca kaifa, bukan kaifi, bukan kaifu. Dan dia sentiasa baris atas. Duduk di mana-mana pun kaifa ini kita baca dengan baris atas kerana dia mabni, dia bukan mu'rab. Isim istifham maftuh fi mahalli nasab. Tetapi kedudukan asalnya adalah nasab, iaitu hal. Amiluhu nusarrif. Nusarrif ini adalah amil. Oleh kerana dia hal kepada nusarrif. Nusarrif ini kami ulangi, kami ulang-ulang menyatakan ataupun menunjukkan tanda-tanda kewujudan ataupun kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak buka ayat ini, mungkin kita boleh buat nusarriful ayati mukhtalifan. Mukhtalifan itu adalah hal dia, pelbagai-bagai. Banyak maknanya, menghuraikan pada kalimah kaifa. Bagaimana? Jadi kaifa itu adalah isim istifham dan dia adalah kedudukannya adalah hal, menerangkan keadaan. Keadaan apa? Keadaan nusarrifu. Allah Ta'ala mengulangi ataupun sentiasa menyebut apa? Tanda-tandanya, tanda-tanda kewujudannya, tanda-tanda kebesarannya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mukhtalifan, pelbagai bentuk. Kejap dia sebut seperti dalam ayat ini, kejap dia sebut tentang langit, bumi, air, api, sebagaimana yang kita jumpa, yang saya jelaskan pada awal tadi. Jadi pelbagai bentuk Allah Ta'ala sebut menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah hal kepada nusarrifu al-ayat, pelbagai bentuk, pelbagai cara dan selainnya. Okey, nusarrif ini fi'il mudhari' marfu'. Jadi fa itu bari hadapan, marfu' wal fa'il mustatir nahnu. Fa'il dia adalah nahnu. Kerana nusarrif ini kita guna nun di awalnya. Kalau saya usarrifu, kalau nahnu nusarrifu, kalau awak tusarrifu, kalau dia yusarrifu, kalau nahnu iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nusarrifu. Al-ayat maf'ulun bih, al-ayat maf'ulun bih, oleh kerana dia jamak perempuan muannas salim dibaca dengan baris bawah. Al-ayati bukan al-ayata. Kalau mufrad ayata, tapi di sini dia adalah jamak muannas salim, al-ayati, maf'ulun bih masuk bil kasrah li'annahu jamak muannas salim. Kemudian thumma lil ataf, ataf kepada nusarrif. Hum mubtada, mereka iaitu kafir Quraisy itu, yasdifun maknanya kekal menolak apa yang Allah Ta'ala seru, apa yang Nabi seru kepada mereka, mereka kekal menolak walaupun ditunjuk pelbagai tanda-tanda kewujudan, kebesaran, kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yasdifun mudhari' marfu' bi thubutin nun. Yasdifun ini fi'il mudhari', oleh kerana dia ada huruf tambah di belakangnya waw nun, maka dia marfu' dengan huruf nun. Waw itu adalah fa'il. Waw itu adalah fa'il. Okey, mungkin kurang nampak tadi di sini saya terangkan di sini. Yadhhabu, yadhhabu kalau dua orang, yadhhabani kalau ramai, yadhhabuna. Okey, cuba tengok pada perkataan ni. Kalau ramai, yadhhabuna. Kalau seorang, yadhhabu dia, huwa,
kita boleh zahirkan baris dia, baris hadapan. Kalau dua orang huma, tak boleh nak zahirkan baris hadapan kerana dia tambah alif nun di belakang ni kan. Dia tambah alif nun di belakang tu, ada alif nun menunjukkan dua orang. Alif itu alif tasniyah, nun itu tanda i'rab. Juga kalau ramai ditambah waw nun. Waw itu adalah waw jamaah dan nun itu adalah tanda i'rab. Jadi mana marfu' dengan apa bagi yadhhabani yadhhabuna? Marfu'nya dengan ada nun ni. Nun ini adalah tanda rafu'nya. Nun ini adalah tanda rafu' fi'il ni. Nun ini adalah tanda rafu'. Jadi kalau kita sebut apa? Marfu' bi thubutin nun. Thubutin nun itu adalah maksudnya ada nun. Marfu' bi thubuti an-nun. Yang bawah ni pun sama. Marfu' bi thubut an-nun. Sama saja. Kalau ayat yang sama, apa fi'il yang sama, saya letak lam di belakangnya, di depannya. Contohnya lam. Ataupun di sini saya letak lan. Bila saya letak lam, nun ini kena buang. Yang ini pun kena buang. Hukumnya dah berbeza. Lam ini dia jadi majzum. Bihadfi dengan buang. Bihadfin nun, dengan buang nun. Lan ini dia jadi masuk. Masuk dengan apa? Bihasfi an-nun. Nah, jadi kalaulah fi'il mudhari' itu satu seorang marfu' bidhammah dengan baris hadapan. Maknanya marfu' dia dengan baris hadapan. Kalau dia dua orang, marfu'nya adalah dengan ada nun. Apabila fi'il mudhari' itu bersambung dengan sesuatu huruf di belakangnya, alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun, dia tanda hadapannya, tanda marfu'nya adalah ada nun. Kalau ada lam dengan lan, contohnya bila ada lam buang nun, ada lan pun buang nun juga. Buang nun. Itu secara ringkas, mungkin perlu lagi kepada huraian kerana bab i'rab ini dia sangat luas di dalam ilmu nahwu yang sebenarnya kita perlu pelajari satu persatu, hukum marfu', hukum mansub, majzum dan juga majrur. Okey. Selesai kita ayat 46. Alhamdulillah. Maknanya minggu depan insya-Allah kita masuk kepada ayat 47. Masih lagi uslub yang sama. Qul ara'aitakum in atakum. Ini lebih kepada ugutan. Allah Ta'ala sebut tentang azab Allah. Yang atas ini lebih kepada ugutan tapi juga pujukan supaya melihat kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Selesai. 1 jam lebih kurang kita bersama ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengupas dari sudut i'rab dan ilmu nahwu, dan ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya ilmu, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bukan saja meliputi tafsir dan huraian dari sudut makna, tapi juga meliputi huraian dari sudut bahasanya. Dan atas keluasan ilmu Allah itulah kita perlu berusaha, kita perlu terus belajar, dan kita juga perlu akui betapa kita ini sedikitnya ataupun kurangnya ilmu yang kita tahu, kurangnya pengetahuan kita ini. Okey, tidak ada soalan Ya Ustaz, okey. Tidak ada apa-apa soalan. Haji Suzali ada soalan, Haji Abdul Qadir, waktu pun sudah pukul 10.37. Mungkin ada kerja-kerja yang kita perlu selesaikan, ada tugasan-tugasan lain. InsyaAllah kalau ada soalan boleh tanya minggu depan, kumpul soalan minggu depan, dan bila kita mula kelas minggu depan boleh tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini.
Jadi saya ucapkan terima kasih semua atas kehadiran kelas walaupun ditunda pada hari Jumaat, dan insya-Allah kelas kita pada hari Selasa kembali kepada waktu asal pada hari Selasa pukul 9 pagi insya-Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila liqa insya-Allah.